Pukul 5.30 kita mari jumpa di ruangan sehari sekisah raikan Walarian, insya-Allah dengan saya Dr. Abdullah Al-Usamah. Dalam ruangan ini adalah kita nak gaya kisah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan insya-Allah kisah di dalam tarikh yang penting bagi orang Islam tahu tentang wawasan ataupun kisah-kisah supaya nak gunakan di dalam faham Al-Quran dan faham hadis, dan begitu juga boleh tahu faham jinjai, faham Islam dan seterusnya, insya-Allah. Jangan kita lupa tiap-tiap petang hari Ahad, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam ruangan satu hari satu kisah raikan Walarian dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usamah. Dan maka di hari ini insya-Allah kita akan berbagi ataupun kita akan berkisah dengan kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagaimanapun kita telah dengar dah, tapi insya-Allah kita mari banyak sekali lagi kisah lagu mana kisah Isra dan Mi'raj, dan hari ini insya-Allah kita akan goyak dengan secara kisah dengan angin daripada hadis yang sahih, insya-Allah. Jadi satu daripada perkara yang masyhur di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kisah Isra dan Mi'raj. Gapo dia Isra, gapo dia Mi'raj? Gana ya kena duduk sekali. Isra ialah, kalau kita mudah-mudah bahasa kapan kita, ialah jalan malam, orang panggil Isra. Tapi Al-Isra di sini iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusafir daripada Masjid Haram pergi kepada Masjid Al-Aqsa, tu orang panggil Al-Isra ataupun Isra. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah rakyat Isra di dalam surahnya, iaitu surah yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Itu adalah ayat Quran yang goyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra daripada iaitu jalan malam daripada Masjid Haram pergi kepada Masjid Al-Aqsa. Dinamakan Masjid Al-Aqsa sebab apa nama Masjid Aqsa? Aqsa makna apa? Aqsa ni maknanya tinggi ataupun duk jauh. Dinamakan Masjid Al-Aqsa dalam ayat ni, Masjid Al-Aqsa itu dak kena tu. Sebab apa tu? Satu, sebab ia duk jauh daripada Masjid Al-Haram. Masjid Haram ni, learning ni kalau kita ukur Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Haram tu duk jauh dah. Panggil kakak 2,000 2,000 kilo ataupun tambah lagi 2,000 kata 2,000 lebih 2,000 kilo. Dikirakan Masjid Haram jauh daripada Masjid Al-Aqsa, ataupun
Dah, makna lagi iaitu dia duduk di atas ataupun tang dia, tang tip dia, duduk pihak dia panggil sebelah lek di tang tip dia hak Masjid Al-Haram. Nah, kalau kita duduk di Masjid Haram, kena kita tengok kena hanpai tang tip dia Masjid Aqsa duduk di sana. Begitu juga Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Aqsa duduk sebelah lek atas. Itu adalah daripada Masjid Haram pergi kepada Masjid Aqsa, jalan ni tengah malam tu orang panggil Isra. Begitu juga Al-Mi'raj, apa dia Al-Mi'raj? Al-Mi'raj iaitu maknanya naik, naik ke atas. Ke atas tu, naik ke atas tu, dah orang panggil Mi'raj. Dah, begitu juga di dalam Al-Quran ayat ilallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikah, iaitu ilallahi dzil ma'arij, semua malaikat semua dan orang apa-apa pun pahala syurga, pahala semua tu ataupun roh semua tu naik ke atas. Apabila mati tu, dah roh kita tu akan naik ke atas. Dah, semua tu sabit tu dia panggil zil ma'arij, ilallahi zil ma'arij, kepada Allah lah, iaitu zil ma'arij, orang yang naik semua tu yang tu naik ke atas. Ya'rujul malaikatu warruh, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala ayat roh dan malaikat Jibril semua tu naik ke pihak atas Allah Subhanahu wa taala dah. Mi'raj di sini ialah daripada istilah iaitu nabi naik daripada nabi naik daripada Masjid Aqsa sana itu, daripada Masjid Haram itu dia panggil Isra. Naik daripada Masjid Aqsa naik kepada atas langit lah mudah-mudah tu. Langit yang tertinggi tu dah sehingga sampai Sidratul Muntaha tu orang panggil Mi'raj. Orang panggil Mi'raj dah. Tu. Itu adalah dari segi qamah ya. Makna dia. Bila berlaku? Sungguhnya kita kena tahu ya kata kita tahu kata ya berlaku bila, bulan mana, hari apa tu. Hak tu ya orang panggil, kalau tahu pun tak ada orang panggil tak ada kesepa di segi hukum kita dah. Jadi tak ada di segi hukum fiqh tu tak ada kesepa. Tapi di rumah kita dan setengah tanah Arab tu dia masyhur kata Isra Mi'raj ni ialah bulan Rajab. Jadi learning ni kita duduk dalam bulan Rajab ni, sehari dua lagi ni, sebulan lagi kita akan jumpa dengan bulan Ramadan ni. Hari ni hari 4/19 Rajab dah. 4/19 Rajab. Setengah ulama dan setengah orang yang menentukan iaitu Isra Mi'raj ni ialah 27 Rajab. 27 hak masyhur dah, hak masyhur. Tetapi kalau kita pergi kaji sungguh tak kira dalam hadis Nabi sendiri ataupun dalam asar di sini ataupun kita pergi tengok dalam hak perkataan sahabat, dan begitu juga dalam kitab tarikh sendiri, dalam kitab tarikh nak perwasa zaman dulu tu dah. Zaman ni pun hak ni ada orang tulis kata 27, tapi zaman dulu kita kaji hak na cerita tu dah didapati kitab perwasa sendiri pun jadi khilaf khilaf semua, khilaf di segi tahun, khilaf di segi bulan apa sungguh, dan hari mana tu, dia khilaf juga ni. Ya khilaf. Seperti khilaf di segi tahun mana dah. Setengah ulama kata dalam kitab-kitab ni mari hipung-hipung tu dah. Iaitu dia kata belum pada Nabi nak hijrah sebulan. Setengah kitab tu dia kata belum pada Nabi nak hijrah sebulan tu Nabi Isra Mi'raj. Setengah kitab dia kata sebelum pada tu 5 tahun. Nabi nak hijrah, sebelum pada hijrah 5 tahun. Dah. Begitu juga setengah kitab kata sebelum nak hijrah 1 tahun. Hak ni hak isnad yang lebih baik sikitlah. Dan lain-lain lagi dah. Setengah kata setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, ada banyaklah, banyak perkara. Tapi semua-semua tu iaitu berlaku sebelum hijrah. Kata serup tu tahun hak sebelum hijrah tu adalah berlaku Isra Mi'raj. Dah. Begitu juga khilaf juga bulan ni. Bulan apa? Bulan Rajab sungguh dak. Bulan Rajab sungguh dak. Bagi kepada 3 bulan hak duk masyhur dah. Iaitu satunya bulan Rajab hak duk masyhur ni. Tak kira dah 423 427 ke 24 tu. Dah bulan Rajab. Yang kedua bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah Isra Mi'raj. Dah. Begitu juga bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tu dia kata Isra Mi'raj juga. Dah.
Dan setengah lagi kata bulan Syawal dan bulan Ramadan. Ada juga orang yang kata bulan Syawal, bulan Ramadan. Dah. Lepas tu Imam Nawawi dia tak kata bulan Rajab Imam Nawawi ni. Imam Nawawi dan Ibnu Athir. Imam Nawawi dia kata Isra' Mi'raj ni berlaku pada 427 juga tapi bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dah. Maka di sinilah Nawawi atas apa tu? Ya khilaf harga dari segi bulan. Jadi kita nak tentukan Isra' Mi'raj pada bulan Rajab ni pun jadi ada khilaf. Nawawi atas ada khilaf, tak ada tentu jugalah. Bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, bulan Zulkaidah itu hak masyhur. Begitu juga bulan Ramadan dan bulan Syawal adalah pendapat yang ada juga. Hari mana? Setengah kata hari Jumaat ni Isra' Mi'raj ni. Dah, iaitu malam Jumaat. Setengah kata hari Sabtu, malam Sabtu. Dah, begitu juga setengah kata hari Senin. Sebab apa tu? Sebab hari Senin adalah hari yang Nabi wanak dan hari yang Nabi wafat, hari bangkit dan hari hijrah. Itu adalah pendapat-pendapat yang sangat banyak sekali. Ya khilaf di segi bila berlaku Isra' Mi'raj. Tapi hak kita nak tahu di sini, Isra' Mi'raj memang kata ada dah. Tapi berlaku bila tu, dia tak ada camping. Kalau kita tahu pun tak apa. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Tapi hak kita nak diyakin kata berlaku dah Isra' Mi'raj. Dan berlakunya sebelum Nabi hijrah. Dan begitu juga berlakunya lepas daripada Nabi Ba'sah. Lebih kurang 11 tahun daripada Nabi bangkit ke jadi Nabi. Dan begitu juga 11 ataupun 12 tahun daripada Nabi bangkit, Nabi jadi Nabi, Nabi dakwah sehingga dekat-dekat nak hijrah. Itu adalah berlaku Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Dan setengah ulama, setengah orang kata Isra' Mi'raj berlaku 2 kali, iaitu selepas sebelum hijrah dan selepas hijrah. Itu adalah perkataan ataupun pendapat yang dhaif dah. Tu. Kalau kita kaji juga sebab apa kena ada Isra' Mi'raj? Hikmah ya, gapo dia? Iaitu setengah lama ayat tu Isra' Mi'raj ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala satu nak buat jadi mukjizat kepada Nabi. Setengah dia mukjizat. Ya benar pelik ni. Begitu juga untuk nak memuliakan, akidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi lain tak biasa naik ke langit. Mereka Nabi sorry ya naik ada kisah yang naik langit tu. Tapi bukanlah di timur wahyu timur maya dak, iaitu Nabi Idris. Pergi mati atas tu. Begitu juga untuk nak percaya Nabi, nak hai kamlang cai Nabi. Orang panggil wi jadi Nabi tu bahasa konklai daripada ia tu orang panggil matinya Siti Khadijah dan begitu juga matinya Abu Talib. Dan dakwah agama pun jadi orang nate. Di situ kuat sikit for Quraisy. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala wirawan kepada Nabi, iaitu Isra' dan Mi'raj. Itu adalah sebab-sebab daripada ataupun hikmah-hikmah daripada ada Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ni yo benar yang kadang-kadang kita dengar dah yo tak makan dengan akal. Tapi kita kena faham molek, iaitu Qamna cerita hak hadis semua ni hadis radak mana kebanyakan hadis semua tu dirawi ataupun diriwayat diraingan oleh sahabat semua 25 orang, lebih kurang 20 orang setengah riwayat. 25 orang ni masuk dalam hadis mutawatir atau turun raingan lebih banyak daripada 10 orang tu orang panggil hadis mutawatir. Orang yang rawi seperti yang disebut oleh Hafidh Abul Khitab Umar bin Dahyah ni, ia atau dalam surat tu ia atau hadis Isra' Mi'raj ni jadi mutawatir. Orang hak royak hadis ni jatuh padanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Batu Abi Hurairah, Abi Sa'id, Ibnu Abbas, Shaddad bin Abu Bay bin Ka'ab, Abdurrahman bin banyak ramai. Jadi mudah-mudahan kata insya-Allah kalau kita dengar hadis-hadis Isra' Mi'raj yang kalau kita siasah ada ataupun peksa ada ia sahih, insya-Allah itu adalah kebenaran daripada Allah dan daripada Rasul, insya-Allah. Dan begitu juga kisah kita pada hari ini,
kita nak rayak tentang ataupun kita umi kisah dia daripada hadis sahih daripada Bukhari dan begitu juga hadis sahih daripada Muslim, Imam Muslim, insya-Allah dah. Tu. Maka sebelum kita nak kisah, tak masuk kisah lagi, mukaddimah baru dah. Sebelum kisah kita kena tahu dulu kata Isra' Mi'raj ni iaitu ia serupa dengan ilmu ghaib. Walaupun berlaku di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tu perkara yang semua walaupun Abu Bakar diri pun dengar daripada Nabi semua tu. Jadi orang lain tak nampak serabut. Dan orang Islam hak masa Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, dia tak biasa dengar, tak biasa nampak dengan mata sendiri, dan semua tu daripada percayaan Nabi. Dan kita tu Nabi tak nampak, begitu juga Isra' Mi'raj tu jauh lagi. Maka itu adalah perkara yang gaib yang patut kita tahu. Kata kita ni nak pakai amal semua, tak boleh, kita kena daripada hadis yang sahih saja dah. Kisahnya lagu ni insya-Allah kisahnya iaitu selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah orang konete koho banyak, dan 10 tahun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah, maka berlakulah iaitu berlaku satu perkara wakwi Nabi susah hati, dan begitu juga wakwi ditamah orang panggil semangat orang Quraisy supaya nak buat khianat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kematian Abi Talib. Apabila pak saudara Nabi Abi Talib tu mati, maka pak Quraisy koho azab Nabi, koho buat orang Muslim ikut dia. Sehingga di tengah riwayat atau budak-budak tu jadi banding. Nak ambil fasih, nak pegang pak orang Islam, nak ambil batu, nak pegang ataupun ambil pasir tok tafala orang Islam, jadi budak-budak siapa kat budak banding. Jadi orang semua tu kalau tekah Abi Talib ada tu, jadi dia takut kerencai juga. Tapi lah ni Quraisy tak kerencai apa. Sebab apa tu? Sebab Abi Talib tu telah meninggal dunia. Tak ada orang nak jaga Nabi. Apabila selepas daripada Abu Talib mati sudah tu, setengah riwayat atau 3 hari lepas ada tu, setengah kata sebulan lepas ada tu, jadi orang yang Nabi kasih sekali, tadi Nabi kasih dah Abu Talib tu, maka orang yang Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati juga, iaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah telah meninggal dunia. Jadi tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ialah orang perempuan yang masuk Islam pertama dan sentiasa duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Tak kira dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah lah orang yang sokang di segi kamlancai jangit tu Rasulullah. Jadi orang wi semangat. Ya orang duk cumti Islam, duk cumti Nabi, duk kata kat Nabi gila, tak kata semua tu apabila Nabi klik rumah, Nabi rasa tenih hati. Apabila Nabi masuk rumah, Nabi rasa ada kamlancai, sebab orang duk rumah tu ia fanga molek. Orang duduk rumah tu adalah orang yang apabila kelih kepada dia, wa wiyadi hati rasa sedap, hati rasa seni. Ini kita kena ambillah sifat Siti Khadijah. Sebab itulah Nabi kasih banyak kepadanya. Siti Khadijah duduk dengan Nabi 25 tahun dan meninggal dunia dengan umur 25 tahun. Siti Khadijah mati. Di tahun itulah tahun 10 Hijriah adalah dinamakan Amul Hazan, ataupun orang panggil tahun yang Nabi sesar. Nabi orang panggil apa tu? Saucai. Nabi saucai sekali dah. Apabila hidkan tu mari dah, Nabi tu fikir mari orang Mekah ni tak ada masuk dah Islam, tak ada dah, kerecuk tu dah. Di situlah Nabi fikir nak pergi dakwah di mana? Di Taif. Di Taif pun sutai gak tak ada pintu yang bahkan ada kisah banyak Taif, dan Nabi itu pecah kepala, dan Nabi itu kena amak dia orang, sehingga budak-budak pun amak Nabi Muhammad teruk daripada Mekah ataupun serupa dengan Mekah juga. Kohota daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sinilah berlaku kisah, 2-3 kisah. Satu daripadanya yang kisah besar ialah An-Najasyi masuk Islam
Dan begitu juga jin, setengah daripada jin tu masuk Islam. Dan hak ni insya-Allah kita nak rayak mula dan kisah mula jin dan Najasyi masuk Islam lagu mana. Dan apabila berlaku macam tu, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tidur, lepas tu berlaku perkara yang pelik, iaitu malaikat 3 orang, setengah riwayat kata 2 orang, setengah ada 3 orang, setengah riwayat dah. Mari kepada Nabi. Dah. Nabi duk tidur kat Hajarul Ismail. Hajarul Ismail ni iaitu ada Kaabah tu, ya, ada batu Hajarul Ismail. Hajarul Ismail adalah Kaabah juga, tapi Nabi duk tidur begitu. Jadi bab tidur pejam mata, celak jantung, celak orang ramai juga duk tawah duk pada. Maka di situlah datanglah 3 orang malaikat, dah 3 orang malaikat. Setengah riwayat tu Nabi tu duk tidur dalam rumah Ummul Hani. Ummul Hani ni sepupu Nabi. Sepupu Nabi tu. Maka di sinilah apabila seorang malaikat ialah Jibril. Jibril mari, maka di situlah berlaku sakul sadar ataupun belah orang panggil apa tu? Belah perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali yang kedua. Jadi kali yang pertama ialah masa hak Nabi kecil tu, umur 2 tahun tu. Hak ni kali yang kedua. Kali kedua tu supalah lebih kurang tu, iaitu mereka ambil bekah dan panggil air Zam-Zam mari basuh dan bubuh membenahkan oleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hikmah dan sungguh dan hikmah dan ilmu dan sebagainya. Turut hadis. Itu adalah permulaan boleh ada Allah Subhanahu Wa Taala nak sedia untuk Nabi Isra dan Mi'raj. Selepas daripada belah sudah tu maka di sinilah berlaku kisah dan Nabi itu Jibril bawa datang dan pergi kepada Nabi, dan Nabi itu Jibril bawa datang satu kenderaan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata utitu bil buraq. Malaikat wari buraq, malaikat Jibril wari buraq, namanya buraq. Wa huwa dabatun abyad tawil. Dan ia adalah orang panggil kenderaan abyad yang cat putih, tawil, panjang. Fauqal himar wa dunal bagh. Besar pada hemar tapi alus kecil daripada al-bagh ni, iaitu ia anak hemar campur dengan kuda. Mana-mana kata lebih-lebih kurang tu anak kuda lah. Lebih-lebih kurang tu dah. Maka ia cap putih. Jadi tak supaya ia cap putih. Lepas tu ia mudah-mudahan kata ada sayap. Ada sayap dah. Di sini dah orang panggil jenis baru lah. Kalau mudah-mudahan kata kenderaan dulu tak biasa kelih. Kenderaan masa orang Arab dulu tak biasa kelih, bahasa jenis-jenis serupa dengan kuda tapi ada sayap. Hak di sini ni kita fatih mulai atau setengahnya khurafat ada juga ni. Setengah ramai-ramai ada tepek biar dinding kita tu. Dama pala orang perempuan tapi tubuh di kuda tu. Lepas tu ada sayap tu. Hak tu ramai khayalan saja tu, tak ada tu. Dalam hadis yang sahih, ini hadis saya yang ni iaitu hadis rawahu Muslim lafaz hak Muslim jadi hak tu kita kena fikir molek bukan borak tu borak kan dah orang perempuan tu tu hak tu khayal takut khayal orang hak tu khurafat kalau kita jauhi ataupun tu waktu daripada rumah kita molek tu tu sebab dia tak ada laktan kata orang tu pasal wacan ni ada juga, wacan hak mana? Hak wacan cak borak cak itik tu juga, ia banyak kali. Ia tu khayal saja dah. Di dalam hadis ayat tu wadabatun abyad, ia adalah upaya putih, tawil, ambil patut panjang, fauqal himar, besar ataupun besar pada hemar sikit dan kecil daripada la, bahasa dia panggil la. Anilah tu la dah. Tu. Maka di sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik borak tu, naik borak. Lah ni malaikat tu ia mari cari Nabi dengan serupa orang dah. Jadi rupa orang, berkala rupa malaikat ni. Dah. Maka di situ dah Nabi naik sudah, Nabi pergi Isra pergi sehingga sampai di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Di sinilah Nabi apabila sampai di sana
Nabi gi mek kuda ya sana. Burak sana tu. Nah, burak. Burak sana tu yo mek di gantung tali di kampeng. Kampeng apa? Kampeng hok pak nabi-nabi dalam hadis ayat tu tepat hak allati yarbitu bihil anbiya. Jadi tepat tu kampeng tu ataupun tepat hak dek ratung ataupun hak ikat kuda sana tu ataupun hak ikat burak sana tu semua anbiya dek ratung di situ, tak di situ kuda ya. Dah. Gapo dia tu? Tepat mana tu? Iaitu masalah ni orang panggil haid burak ataupun kampeng burak. Ni kampeng burak ataupun lagi orang Yahudi panggil haid mubki, iaitu kampeng rong hai. Orang panggil dinding tiak. Dinding tiak for orang Yahudi duk angguk pala tu. Duk tiak nangis angguk pala tu situ dah. Tu Nabi tak situ burak dia tu. Lepas tu di sini di sinilah Nabi itu masuk masjid. Apabila Nabi masuk masjid, di sana ada hipung ni. Penuh. Daripada pihak tu, daripada anbiya wal mursalin. Jadi nabi-nabi semua tu jadi penuh. Lah ni kita kena ingat kata kita dak duduk dalam hak Isra Mi'raj ni adalah alam hak khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hipung ni Nabi dan Rasul mari hipung belaka di masjid. Di masjid Al-Aqsa sana itu. Hipung lagu tu wallah alam. Tapi pakak hipung dalam hadis saya, tu pakak hipung Nabi. Dan disitulah Nabi semaya dan Nabi kita jadi terimi. Mudah-mudahan Nabi jadi terimi 6 lama Nabi maya. Jadi orang lain pun semua tu turut Nabi lain dan fak nabi-nabi dan fak rasul-rasul tu turut belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belakang dah. Lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu maya sudah, maka Nabi keluar daripada masjid, maka Jibril mari alaihi salam maka di sinilah kalau kita tengok dekat batu lah, ada kisah batu tu lah batu hak learning tu jadi apa tu, jadi kubah sakrah tu. Kalau kita tengok orang hak kecek masjid Aqsa kat, jadi orang duk ceramah tu, iaitu hak tu orang panggil kubah sakrah ataupun masjid batu tu. Ya batu bukanlah masjid Aqsa ya hak lagi. Semua tu orang panggil Baitul Maqdis. Semua masuk hak batu tu, hak sejid hijau tu semua tu orang panggil Baitul Maqdis Maka di sini di situlah Jibril wari dua kara pada kita wari dua kara. Satu wari arak dan yang kedua wari susu wari susu dan dengan arak. Apa dah di sini dah Jibril pun suruh apa tu? Suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih nak mana. Pilih nak mana. Maka di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih mik susu. Pilih mik susu. Kalau kita tengok di sini kak, gana Jibril wari arak haram okey. Masa dulu tekah hijrah ni arak tak haram lagi. Arak ni haram tekah lepas ada hijrah dah. Jadi setengah-setengah sahabat duk minum, duk makan arak lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa minum arak daripada kecil sehingga besar, sehingga dalam Islam ataupun belum pada Islam, Nabi tak biasa minum arak. Begitu juga Abu Bakar tak biasa minum arak. Di situlah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pilih susu, maka di sini tu Jibril kata akhtartal fitrah, maka mu tu adalah pilih fitrah orang tu dia suka benda yang molek bagus. Mujur juga dah kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi pilih arak, boleh ada ayat yang mabuk lagi tu. Cuma di sini dah adalah hikmah setengah ulama ayat atau Nabi pilih mereka wari arak dan wari susu tu nak tunjuk kata adalah contoh hak nak haramkan arak di dalam Islam. Maka berlaku dua perkara di sini. Dua perkara, satu Nabi yang diterima. Jadi Nabi yang diterima orang turut belakang ni adalah orang yang mulia sekali di atas dunia, iaitu para nabi.
para nabi, para rasul. Dah. Jadi Jumaat hari itu adalah sebesar-besar Jumaat. Semulia-mulia mau berjemaah. Dan begitu juga semulia-semulia sembahyang. Dan makmum pun besar, imam pun orang panggil mulia-mulia. Di dalam mana? Di dalam tempat yang mulia, iaitu Masjid Al-Aqsa. Lepas pada itulah Nabi Muhammad SAW dan Jibril naik, orang panggil Mi'raj. Dah, setengah atau batu tu nak turun tu dah. Batu tu nak turun kata gilah. Apabila naik gi dah tu, dah di sinilah sampai kepada pintu langit yang pertama, as-sama' dunia, langit yang pertama. Di sinilah malaikat Jibril dah, ya ada orang tunggulah, mereka ada tunggu dah. Kalau kita tengok hadis orang mati pun baik tu juga dah, iaitu apabila mayat kita mati, ia naik kepada langit dunia, maka di situ dah kalau orang baik ia buka, dah malaikat buka pintu naik pergi terus pergi. Tapi kalau bagi orang yang jahat, malaikat tu katuk pintu langit, lepas tu dia tendai masuk dalam kubur malam. Begitu juga Jibril bawa Nabi Muhammad SAW naik ke atas, siapa di situ dah. Jadi tanyalah Jibril tu mai raya atau orang mai tanya, siapa ni? Ya raya atau ni, saya Jibril. Nah, saya Jibril. Anu siapa manggil demo ni? Mudah-mudah lebih faham, mudah-mudah. Iaitu raya atau ini Muhammad, Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi naik. Maka di sinilah setengah riwayat ayat tu mereka pun raya atau aku tak biasa ni. Aku tak biasa disuruh orang naik. Dah mereka wahai Muhammad. Dah, maka di situ naik. Di situlah apabila naik di langit yang pertama, di sini Nabi Muhammad SAW temung seorang yang panjang. Orang yang tinggi tu dah. Tinggi, dan maka disoal kata siapa yang tinggi itu, iaitu Jibril kata itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Di sinilah apabila sapa tempat Nabi Adam, farahaba bi wa da'ali bi khair. Maka Nabi kata di situ Nabi Adam doa kepada dia. Nak doa kepada Nabi Muhammad dah. Nabi Adam tonrap Nabi Muhammad molek, masya-Allah, anakku anak yang soleh, nabi yang soleh. Maka dia doa kepada Nabi Muhammad, dan dia panggil tonrap kepada Nabi Muhammad dengan molek. Kemudian lepas ada tu Nabi naik kepada langit kedua. Dia ada langit, dia ada chandra. Naik yang kedua tu, di sinilah Nabi Muhammad SAW dan Jibril pergi sapa langit, maka pintu dia dekat lagi. Orang tanya, kata pia ya rakyat sepa saat ni, iaitu Jibril dan Muhammad. Maka dibuka pintu. Di situlah temung dua orang Nabi, iaitu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ya Nabi Isa, Nabi Yahya ni ya jadi lebih kurang sepupu ataupun waris-waris tu dah. Pupu di segi apa ni? Ibnul Khal lah. Pupu di segi mak dara, bukanlah sebelah mak dara, mak dara. Dah. Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Dah. Maka dua orang ni pun tonrak Nabi Muhammad molek. Masya-Allah, barakallah. Jadi dia panggil tonrak Nabi molek lah. Dah, tonrak itu tu. Selamat datang, dan begitu juga dah raya atau doa. Nabi raya atau doa kepada dia. Doa iaitu apa? Marhaban bi nabiyyin salih akhun salih. Saudara yang baik, yang bagus. Semua tu dia doa kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas ada tu naik pula. Naik pula pergi kepada langit yang ketiga. Langit yang ketiga inilah temung seorang yang cantik sekali. Di dalam hadis Muslim ni riwayat atau huwa qad utiya syatrul hasan. Jadi dia panggil dia tu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia setengah daripada kecomilan, kecantikan. Jadi supaya setengah lawan ayat tu, kalau kita bagi kuam suai, kuam lo atas dunia ni mik semua atas dunia masa dulu sampai lah ni dah mari capai di stoko, maka bagi setengah tu hak Nabi Yusuf, dan setengah lagi bakat ambil sikit-sikit sore. Jadi kita tak comel. Sabit tu dah dalam kisah Nabi Yusuf tu. Dah
dalam Quran pakai kalimah qata'na aydihum. Kalimah qata' ni mana kata cicir dah cicir lagi. Orang panggil apa? Iris dah lagi, baik dak khabar. Bukanlah kata iris sekali aduh sakit. Ada okey. Iris dak rasa duk kelih Nabi apa tu? Duk kelih Nabi Yusuf. Comi tu dah. Mana kata sehingga ple dah. Sehingga dia kata utan maya tu. Oh masya-Allah, mudah-mudahan kata dah kelih Nabi Yusuf. Sehingga dalam ayat tu orang perempuan itu kata malakun karim, masya-Allah, malaikat ni bukanlah orang. Nabi Yusuf adalah jenis malaikat ni. Comi tak sepa orang. Sabit tu dalam hadis ni ayat tu syatrul hasan, setengah bagi setengah Nabi Yusuf tu comi benar. Maka di situ jumpa Nabi Yusuf sallallahu pamalak juruh Nabi Yusuf doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian naik pergi kepada langit yang keempat. Langit yang keempat ialah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun temu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ayat tentang Nabi Idris ialah wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Ada surah Maryam ayat yang ke-57. Ya adalah hadis ni. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyah, ada kisah Nabi Idris, tapi kisah ini adalah Israiliyat, iaitu malaikat bawa Nabi Idris tu naik pergi kat sayap. Naik atas sayap ya. Naik pergi atas langit yang keempat. Siapa langit keempat? Boleh Allah Subhanahu Wa Taala sang dah suruh turun mari suruh apa tu mek nyawa tu. Malaikat maut tu mek nyawa Nabi Idris di atas langit yang keempat. Dah. Langit keempat, maka di situlah berjumpa Jibril maaf dah, iaitu malaikat maut dengan Nabi Idris. Nabi Idris ni dia nak pergi minta tamah nyawa dah, tapi apabila datang siapa, iaitu malaikat maut, maka di situlah malaikat maut ayat kepada Nabi Idris ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah suruh aku ambil nyawamu di langit yang keempat. Sabit itulah dalam hadis ni jadi betul lah dah. Jadi kata Nabi Idris tu duduk langit yang keempat, betul dengan ayat Quran kata wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Dah. Selepas ada tu dah, maka dah naik langit yang keempat sudah tu, naik pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik pergi langit yang kelima. Di sana temu dengan Nabi Harun. Selepas daripada Nabi Harun naik pula, naik pergi langit yang ke ni. Langit ke ni situlah bertemu dengan seorang yang panggil klam-klam, orang panggil bahasa Arab panggil asmar, iaitu yo nak kalau ke merah sikit. Mana kata baik hitam sikit lah dah. Orang panggil apa tu? Kulit manis. Tu. Jadi hidung pun hidung macam baik Arab. Jadi tengah tu macam, lepas tu hujung ni yang nak kaya, mudah-mudahan tu macam baik burung dah. Tu. Turun tinggi dah. Lepas tu ya kuku sikit. Itu adalah sifat hak Nabi Musa. Di sinilah Nabi Musa pun kata marhaban molek, masya-Allah, Nabi soleh dan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi nak pergi seterusnya dah naik kepada langit yang ketujuh, maka di sinilah daripada hadis hak dalam Fathul Bari dan hadis syarah hak dalam hadis Bukhari, ya kata Nabi Musa tu jadi tiuk, menangis sikit. Menangis mana tu? Lepas tu Nabi kata menangis apa ni? Musa menangis apa ya Rasulullah, Musa ni menangis apa? Maka di situlah Nabi Musa pun royak dah. Aku tu dah nangis sebab dah budak lek belakang pada aku, iaitu ulaman dah budak, iaitu yo omongannya dah Nabi Musa dah. Iaitu yo makna maksud kata nabi lah. Nabi tu dah ulaman ba'atha ba'di, dah ada seorang budak yang bangkit selepas pada aku. Dah ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimma yadkhul min ummati. Jadi umat ayah tu, iaitu umat Nabi Muhammad, masuk syurga banyak daripada umat ayah. Jadi Nabi mudah-mudahan kata fak kita ni, orang Islam ni masuk syurga banyak daripada fak Yahudi lah. Mudah-mudahan ya umat ayah dak turut, walaupun sebenar dak mana kata orang turut main Nabi Musa dengan secara tulus supaya Islam hidup learning pun,
ataupun hak dok jenis Yahudi, semua tu umat Nabi Musa tu masuk sikit daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita pun buncai dah. Dia itu kalau kira di sini iaitu nabi-nabi sendiri pun nak wi umat dia. Cinta nak wi umat dia tu masuk syurga. Dia jadi Nabi Musa tu lagi kecek dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu maka Nabi Muhammad pun naik dengan Jibril pula tu naik kepada langit yang ketujuh. Apabila sampai langit yang ketujuh dah maka supaya juga orang hukum tanya atas siapa dia supa. Dah di sinilah dah apabila sampai di sana maka pintu langit yang ketujuh buka. Maka di sinilah Nabi nampak seorang duk nyene di Baitul Ma'mur. Duk di Baitul Ma'mur. Gapo dia Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ni iaitu Kaabah. Serupa dengan Kaabah ta dunia. Baik orang panggil, tapi hak kat atas ni orang panggil Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kata ada orang seorang duk nyene di Kaabah, iaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tu hak dalam hadis ni ada setengah hadis ya syabihu bi sahibukum, iaitu dia serupa dengan Nabi. Serupa dengan Nabi, lebih kurang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nyene di Baitul Ma'mur ataupun kita ni Kaabah lah, serupa dengan Kaabah. Jadi setengah riwayat tu di Baitul Ma'mur ia sama betul dengan Kaabah ta dunia sama betul. Dan begitu juga kalau orang duk tawaf di dalam Kaabah, duk tawaf di Kaabah di atas dunia ni, maka di atas tu malaikat duk tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni benar-benar kata tiap tahun dengan Kaabah di atas dunia, maka di sana atas langit tu ada Baitul Ma'mur, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat duk tawaf. Jadi dalam hadisnya wa idza huwa yadkhul kull yaumin, tiap-tiap hari masuk duk tawaf atas setengah riwayat duk semayah ataupun duk tawaf 70,000 malak, 70,000 malaikat mari duk tawaf, mari duk semayah di sana tu la ya'uduna ilai dak kelik dah. Tawaf umur tu. Di situ orang panggil Nabi tu orang panggil duk dengan iaitu iaitu Ibrahim alaihissalam dah. Tu kalau itu kita tak pelik dah. Jadi di bawah ni insya-Allah dia orang di Kaabah tu ada orang duk tawaf semua daripada Nabi Ibrahim buat bahkan daripada belum pada tu lagi Nabi ada kan dah. Semua tu ada orang tawaf, tak ada kata Kaabah orang tak tawaf. Walaupun kita tengok ni sehari dua ni pun sehari dua ni tu orang sekat covid betul tu ya basuh, tapi ada lagi orang duk tawaf roknak tu. Ya bukanlah kata sekat tak tawaf, tak boleh tawaf dak, ya sekat untuk nak basuh kain Kaabah, nak semua ubat-ubat apa tu ya sekat harap dalam tu. Lepas tu orang duk maya biasa lagi pun sejik tu dah. Kalau tak tawaf di dalam sejik pun tawaf di luar ni dia ada orang buat umrah dia ada semua. Cuma orang sikit-sikit lah ni sebab penyakit Covid ni. Tu. Maka di situlah apabila di situ sudah tu habis waktu tu di sinilah Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik gi sampai di Sidratul Muntaha. Di situ dah sampai di summa dhahaba ila summa dhahaba bi, mana itu malaikat bawa yogi tu gi kepada Sidratul Muntaha, gi satu tempat iaitu Sidratul Muntaha. Sidrah mana apa, iaitu mudah-mudahan kata kita pahang Sidratul Muntaha ni iaitu pahang dara pahang dara tu wallah macam mana dah. Tapi pahang dara tu sini wa idza waraqah ka'adzan fiyalah, daun dia saat itu daun dia serupa dengan dalam hadis ayat tu serupa dengan telinga gajah atau besar juga lah dia tu daun dara tu sehingga setengah dengan hadis lagi ayat tu mana kata canhok dengan cantik ni. Jadi ada Sidratul Muntaha, iaitu tanya tu ataupun umi ada di canhok langit yang akan ni ya duduk di langit yang ke-7 tu. Maka di sinilah apabila sampai di situ
buah ya tu jadi saat ni tu apa tu Sidratul Muntaha ni daun ya serupa dengan telinga gajah. Dalam hadis Nabi ni. Lepas tu buah ya tu serupa dengan kalau serupa dengan batir. Maka di sinilah maka bila siapa di Sidratul Muntaha malaikat Jibril tu tukar daripada rupa dia jadi rupa asli. Rupa asli ya, tukar full-plan jadi rupa asli. Iaitu rupa besarlah. Kita biasa kisah dah. Iaitu di sinilah hak tukar. Hak kali pertama yang mudah-mudah kata Jibril tu duk rupa hak asal iaitu satu hak tekah turun wahyu hak mula-mula. Lepas pada Iqra Suta tu Nabi turun pada gua tu, maka di situlah Jibril tunjuk orang panggil rupa hak asal. Dan hak yang kedua ialah di sini iaitu tekah di Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Dalam Quran ayat dah orang panggil inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dah di situ. Jadi ada dalam Quran ayat syak Cina dia kata di sini juga nak Jibril tu nak tukar rupa. Apabila di sana Sidratul Muntaha dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala datang dah sabit pada nama Muntaha. Muntaha tu sebab apa? Sebab di situlah cuk apa tu? Cuk. Jadi Jibril nak mari nak lebih pada kek ni tak boleh dah. Cuk hak malaikat semua duduk di Sidratul Muntaha, tak ada lagi lebih pada tu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah orang panggil orang panggil apa tu? Orang panggil telah atas cahaya ya. Dah. Maka di sini Sidratul Muntaha dan begitu juga Sidratul Muntaha sendiri dan begitu juga rupa yang Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala berkira rupa Allah dah. Cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala, mana kata nur Allah Subhanahu Wa Taala tu mari tu wa wiyadi Nabi tu tak tahu nak hurai lagu mana. Ya comi dan seterusnya tak tahu nak hurai lagu mana. Dah. Allah Subhanahu Nabi tak jumpa Allah ni. Khabar kok salah. Nabi tak jumpa tapi alamat iaitu nur Allah Subhanahu Wa Taala mari dah. Dan begitu juga suara Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga mari sabit tu orang panggil Nabi Muhammad tu kalimullah iaitu bercakap dengan Allah serupa dengan Nabi Musa bercakap cakap macam mana wallahu alam tu. Tu wallahu alam. Tu. Maka di sini dah orang panggil apa? Allah Subhanahu Wa Taala mufardukan di dalam hadis ayat tu dah. Falamma ghashiyaha min amrillah ma ghashiya taghayyarat. Dah. Jadi Sidratul Muntaha tu jadi tukar khamalak dah. Sama dan begitu juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu jadi comel. Fama ahadun min khalqillah yastati ayyan ataha min husniha. Jadi comel. Tak tahu nak hurai guna masa tu. Kita pun tak nampak kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu nak hurai kepada kita. Dalam hadis ni kata tak tahu nak hurai. Ni atau nikmat bagi ni, bagi hak Nabi nampak tu tak tahu nak sifat lagu mana dah. Daripada sebab apa tak tahu nak sifat daripada comi. Dah supaya kita kalau kelih orang buat comi dak kita nak hurai payah ke tak rasa kelih belum pada ni. Ataupun bagi apa-apa kereta orang baru buat comi sungguh. Ada hurai ni belik lidah ke nak hurai kata ya comi bekna tu. Tu. Dan fa'auha Allahu ilayya ma auha. Patun Tuhan turun wahyu. Hak ni tekah ni tak ada faham malaikat Jibril dah ni. Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu kepada Nabi sendiri. Fa'auha banyak perkara. Fa farada alayya 50 salah. Dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala fardu 50 fardu semaya tu kepada kita tu 50 fardu. Ada pagi pakai siang hari dan malam. Dah. Maka di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima 50 fardu. Nabi pun tak kata apa ada wahyu. Dah. Di sinilah maka apabila terima sudah kelik mari Nabi pun turun kepada apa? Kepada langit yang ke ni temung dengan
temu dengan Nabi Musa. Turut kisah dah temu Nabi Musa. Nabi Musa kata, oh mu tak orak umat mu 50 waktu ni tak orak. Saya nak serup-serup dah. Oh tak orak tak padan ni. Umat saya biasa lang dah. Pergi minta daripada Allah. Nabi pergi minta. Nabi minta elok jadi 10, jadi tinggal 40. Pergi minta pula. Nabi turun kepada Nabi Musa, biasa, oh tak orak lagi. Umatku biasa dah. Jadi turut orang panggil turut pasukan Nabi Musa ni kata tak orak. Naik pergi mula naik pergi luk 10 sehingga 2, 3, 4 kali sutai tinggal 5 di sinilah Nabi Musa kata, oh 5 pun tak buat lagi, 5 waktu pun saya tak buat lagi umatmu ni, percaya aku lah sebab umatku pun saya tak buat dah. Maka Nabi di sinilah Nabi kata, oh aku tak boleh dah minta dari bawah pada 5 ni, tak boleh dah, aku malu. Seru benar-benar kata Nabi tu malu. Di situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya atau kalau siapa yang mayit tu 5 waktu sungguh tapi pahala dia serupa dengan 50 waktu. Jadi kita duk mayit fardu ni pahala Allah Subhanahu taala wi serupa dengan kita Allah turun wahyu pada Nabi hak mula-mula iaitu 5 waktu. 5 waktu. Kalau turut tambahan sikit lagi iaitu tekah di Sidratul Muntaha tu di sana suasana di sana tu ada menam sisai menam sisai tu, menam hak nampak cerak dan menam hak tak nampak cerak. Menam hak nampak cerak tu iaitu menam hak turun kepada dunia, iaitu menam Nai dengan menam Furat, menam Furat tu. Tapi hak dak cerak tu iaitu menam dari syurga, iaitu sungai daripada syurga. Hak ni dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dah. Hak dak rayak semua tu adalah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Muslim, dan begitu juga hak tamah ialah rawahu Imam Bukhari. Hadis sahih semua tu, hadis sahih dah. Darjat ya, ada lagi hadis habaq ni siapa-siapa semua lebih kurang hak tu ustaz buat jadi kisah supaya kita mudah faham. Selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu dan duk kecek dengan Nabi Musa saat itu, sutai turun dengan Jibril, turun pergi kepada masjid Al-Aqsa, turun pergi kepada masjid Aqsa tu. Apabila turun sapa di masjid Aqsa, maka Nabi Mikbarak ada ikat hak ni tu, Mikbarak ni tu naik mula, mereka pun pergi dah bersama Jibril. Maka di sinilah apabila Mikbarak tu bila-bila tengah-tengah nak klik sapa Mekah. Apabila nak klik sapa Mekah tu, di sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak satu kafilah, iaitu apa dia, iaitu Qurang Karawan. Qurang Karawan di sinilah ya di Qurang Karawan tu ya di utuh sesak. Utuh ya 2-3 ikut sesak dah. Pada sesak tu ada fa'iyah tu Nabi dah atas dah. Fa'iyah tu pergi cari duduk mana. Maka di situlah Nabi keluar dah. Nabi raya tu, utama duduk sini ya, Nabi duduk atas yang nampak supaya kita duduk apa tu bel dah. Apabila Nabi keluar gitu, Fa'iyah dengar suara dah. Lepas tu Fa'iyah pergi cari turut suara tu, turut utah suara rayaan itu dah. Kalau duduk kat belakang bukit kau, jadi dia pergi cari kat belakang bukit tu dah. Mana kata dia turut suara tu, lepas tu dia kata suara Madana duk rayak atau utah duk koning dia duk cari ni. Tu dah. Di situ juga sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Mekah. Dan ada Nabi Minahai di tengah-tengah jalan tu. Apabila Nabi sapa Mekah tu, Nabi sapa belum fajar, belum maya subuh. Jadi semaya dulu tu 5 waktu saat itu, belum pada nak fardu 5 waktu tu Nabi itu maya waktu pagi 2 rakaat, waktu petang 2 rakaat, pagi ke subuh tu dah. 5 waktu sini iaitu waktu kita sekolah ni, tapi semaya tu iaitu 1 waktu 2 rakaat. Ya ada fardu lagi, fardu khas semaya hak rakaat cukup supaya talan itu iaitu atau yuk Madinah dah. Tu. Maka di sini apabila Nabi masuk masjid hari tu orang hak temu dengan Nabi mula-mula iaitu Abu Jahal. Abu Jahal tengok Nabi kat kata, berlaku apa ni? Yang buat dia gitak Nabi. Berlaku apa dia? Nabi raya tu, Nabi pun boleh betul dah. Kisah lagi lah. Boleh nak dakwah dah. Nabi pun raya kepada Abu Jahal,
malam ni aku Isra' iaitu pergi jalan malam dah. Lepas tu pergi kepada Masjid Haram, pergi sampai Masjid Aqsa. Lepas tu naik ke langit. Dah. Apabila Abu Jahal dengar tu, nak suka ke tak suka, tapi dia tekuk dah. Dah dia kata apa? Dia kata bahang cak cerak Muhammad, bahang cak cerak lah, mudah-mudahan di segi hati hak Abu Jahal dah. Maka di sinilah Abu Jahal tu dia kata, Muhammad, kalau baik ni aku nak panggil orang semua dah, kamu rayak supaya merayak aku hak ni tu dah. Nabi kata, molek ada apa? Maka di situ Abu Jahal dah panggil orang Fok Quraisy apa semua, mari panggil, wahai Bani Adi, wahai itu, wahai ni, mari semua Fok Quraisy. Sehingga Fok Islam pun mari belakanglah, panggil Fok Islam, Fok Quraisy. Dia jual apa tu? Jadi seorang tu dah Abu Jahal dia orang sekat dah, tak sokong Nabi nak racek pun apa, dia musuh lari. Dia amat kelik. Tapi hak ni apabila ni Abu Jahal dia rasa dah, rasa apa tu? Rasa kata Nabi bahang cerak. Sebab apa tu? Sebab Baitul Maqdis ataupun di Syam ni orang duk Mekah nak pergi tu kena pakai masa sebulan. Kelik mari pula sebulan, kat 2 bulan. Maka Nabi tu pergi berapa ni? Pakai masa tu panggil dek malam. Kelik belum fajar, masa sikit je. Bahang cerak-cerak. Tu di situ lah. Dah. Abu Jahal pun gaya atau Nabi tu korang betul, Nabi tu bahang cerak-cerak. Di sinilah Abu Jahal panggil belaka, masuk Nabi gaya sungguh lah. Nabi gaya. Nabi gaya hak orang beryakin ki, hak orang tak beryakin kena dak. Orang Islam diri punya ada juga hak duk sok sikit-sikit. Boleh hadi, tak boleh hadi tu. Tapi orang sore yang Abu Jahal gi royak pada dia, royak dia pun royak atau Muhammad ni gi pakai masa semalam gi di Syam tu, gi di Baitul Maqdis ni. Mun percaya tak? Dia kata, aku percaya. Sungguh naik ke langit, percaya tak? Percaya. Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahih apa? Abu Bakar kata, aku tak percaya kena. Kalau hak biasa ni tu Nabi gaya atau tu waktu turun wahyu, aku percaya dah. Hak ni biasa ya, iaitu percaya. Tu. Maka apabila siapa hipung sudah Nabi gaya pakak tak percaya. Apabila pakak tak percaya tu, suruh Nabi wari lakta, mungkin sungguh dak. Long gaya sih. Long gaya atau sejik Baitul Masjid Aqsa tu lagu mana rupanya. Ini Nabi royak waktu baik luar. Waktu khalaik tanya dia dah apa? Nabi Allah Subhanahu taala we gambar. Kalau kita lah ni supaya mudah-mudahan kita ada like pukul sejik dah. Ataupun kita ada mana atau supaya kalau kita rumah ni nah. Maka Allah Subhanahu taala we gambar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We gambar we nampak orang lain tak nampak, tapi Nabi Muhammad sallallahu nampak sosok Nabi royak dia lagu no. Pitu lagu mana? Pitu lagu ni Nabi gi. Nabi gi sungguh, dan Allah Subhanahu taala buka hati Nabi supaya royak boleh. Royak sudah tu tak percaya lagi. Padahal orang hak tanya tu dia biasa gidah orang tanya. Dia lagu tu betul dengan Nabi royak. Di sinilah Nabi kata kalau tidak percaya mungkin tanya orang tengah jalan aku lalu tu. Gapo dia? Iaitu royak ni. Kisah hak apa tu? Hak kafilah. Jadi di kafilah tu Nabi royak halu rupa atau uta ni hak mula-mula tu, uta kong karawang tu tok tank lagu ni. Dia pakai ya biasanya kalau hak uta kong karawang tu dia nak tanda kata hak ni fok yo. Nabi hurai royak hak tu, royak semua tu. Lepas tu dia kata, nak mari bila kaum karawang tu? Ataupun kafilah tu nak mari siapa bila Mekah? Nabi royak atas duduk paman dia 3 hari. Maka pakak nanti, orang Islam pergi nanti. Orang Islam nak tahu juga. Sebab apa? Sungguh tak ni. Ada juga tu. Orang yakin alhamdulillah ada apa, tapi ada juga nak cerak ya, bukan lah tak yakin. Maka di situ pakak hipung kita tengok. Sehingga kafilah tu mari sungguh. Dan tanya supaya Nabi royak, iaitu baku potik. Ya royak lah kafilah tu. 3 hari lepas tu apa? Ada suara mari tu. Dia wala utaile. Lepas tu ada suara mari. Mari apa tu? Mari
royak atau hutum duduk situ duduk sini. Jadi betul dengan Nabi Muhammad SAW royak. Apabila betul macam itu, walau betul tara mana orang hak tak percaya dengan Islam pun tak masuk saya pun. Dengar mukjizat Nabi, dengar semua hak Nabi dirayak hak Isra Mi'raj, semua tak yakin dan tak percaya Nabi Muhammad SAW. Seorang yang percaya walaupun mana kata seorang yang lagu mana pun dia tak ubah percaya ia dan kemah percaya ia ialah Abu Bakar Siddiq. Nabi raya atau ku Isra ke ni? Yo, betul ya Rasulullah. Kuat lagu ni? Betul ya Rasulullah. Di situlah dinamakan pada Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq iaitu orang yang orang panggil sesat, orang yang percaya dan yakin kepada Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq ni martabat dia bawah pada Nabi. Habis tu dak atas pada syuhada lagi, dak atas orang masih syahid lagi. Habis tu minal anbiya was-siddiqin. Lepas ada anbiya, siddiqin wasyuhada, baru mari orang mati syahid. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kisah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj telah ajar kita beberapa perkara di dalam kisah ini, dan alhamdulillah hak hadis hak saya diriwayat tu adalah mik daripada hadis hak sahih. Tapi ada juga yang hadis, beberapa hadis yang khurafat, cuma masa kita nak riwayat tu ya tak ada masa. Di segi sini kita boleh buat rian, saya nak serup sepandak mungkin. Satunya iaitu Isra ataupun Nabi gi naik tah Isra dan Mi'raj semua tu berguna badan dan roh, dan setengah orang riwayat atau roh saja, setengah orang riwayat atau badan saja. Tapi yang betul kebanyakan ulama jumhur ialah Nabi Muhammad SAW berisra dan Mi'raj dengan roh. Dengan roh dan badan, dengan roh dan badan. Sebab apa dalil? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala guna kalimah abdihi, hambanya. Maka di sinilah hambanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak raya ada kata apabila jadi hamba, Allah Subhanahu Wa Taala tak guna kalimah dengan rohnya. Biruhihi tak ada guna roh. Sebab tu roh dan badan naik kepada langit semua. Begitu juga kalau kita tengok Isra Mi'raj ni adalah benda Allah Subhanahu Wa Taala nak percaya Nabi. Lepas ada susah lama, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak wi Nabi tu tukar keadaan. Tuhan nak ayat atau Tuhan muliakan Muhammad ni. Tuhan muliakan akik naik atas langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wi hikkan baru kepada Nabi. Naik atas langit, Tuhan temung boleh kecek dengan sendiri, tak kena pan malaikat dan setengahnya. Dan temung orang nabi-nabi dulu, kalau kita tengok temung nabi-nabi dulu tu ada kesel. Kesel apa tu? Fak demo dulu biasa duk dakwah dah. Mari anak bosu Nabi kita ni Muhammad SAW, orang panggil Nabi anak bosu, sutai dah. Nabi anak bosu temung anak Nabi Muhammad SAW temung dengan ayah iaitu Nabi Ibrahim. Dan begitu juga ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, temung mereka tu. Temung nabi-nabi dan jadi terimi. Masya Allah, jadi terimi dah. Itu adalah apa tu? Supaya Nabi kita Muhammad SAW wasa sedar hati, wasa segar hati. Masya Allah, keadaan Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang nak musyrikin, nak kata lagu mana, nak buat kenak lagu mana pun, itu adalah hal orang. Tapi Allah masih kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tengok di sini, kita boleh make juga ni. Orang nak kali kita, orang yang kijau bawah kita, sebagai kita orang punam kalau kita orang ada orang punam orang ni, ataupun orang yang ketua apa tu, kena hati molek. Kalau anak kali kita baik ataupun orang di bawah tangan kita baik tu, kita kena jaga molek ya. Dan begitu juga rawan ciwik kepada ya te. We apa tu? We pergi jalan te, we rawan kaya. We pergi jalan kita senak susah tu nak molek juga, molek. Tak ada apa tu. Cuma tengoklah kalau duit banyak kita beri banyak sikit. Kalau kita duit tak ada tak ada duit lah.
Begitu juga kalau orang panggil kalau ia susah kita kena pelajari dia. Kalau ia susah dia dak leha keadaan susah ataupun ia tu orang mitup ia periksa kita kena royak molek. Tu orang ada bawah kita dah. Begitu juga kalau kita tengok lagi kepada dalam ayat yang bunyi allazi barakna fiha yang Tuhan royak kata Masjid Aqsa ni adalah masjid yang Allah Subhanahu Taala tu memberkatkan. Barakna fiha. Masjid dan sebagai tempat ni adalah Allah Subhanahu Taala pilih. Kalau itu tempat pun Allah Subhanahu Taala pilih. Gano Masjid Haram duk Mekah, gano Kaabah duk Mekah kan ada pergi tempat lain, dak pergi duk Mesir kan tu. Allah Subhanahu Taala pilih tempat hak nak. Nampak tak? Begitu juga Masjid Al-Aqsa, Allah SWT memberkatkan Masjid Aqsa dengan pilihan Allah. Tak ada orang mari senda seorang kata kena duduk dana-dana. Tu. Walau masjid mana yang sangat besar atas dunia ataupun tempat mana yang sangat molek atas dunia ni, maka Allah tak pilih. Allah pilih di Mekah Masjid Haram, tempat yang henglang hak masa dulu tu, tempat henglang. Begitu juga di Masjid Al-Aqsa Allah SWT pilih juga. Begitu juga fak nabi-nabi pun Allah SWT pilih. Jadi kita kena fati molek kalau itu apabila Allah SWT terpilih dah, ada juga sejenis orang tu buat amalan-amalan pelak-pelak tu supaya nak Allah pilih dia je jadi wali. Hak tu tak patut. Tak patut guna tu. Jadi benda-benda ni tu kalau Allah SWT nak jadi kita jadi wali ataupun ada khamak tu Allah nak pilih sendiri. Cuma kita buat molek bukanlah menutup ni mana tu just kelain buat ibadat susu tu dah. Kelain buat apa tu. Tapi orang yang ibadat sok mudah tapi tak orang panggil mai wang pun payuk kata dia nak diwali, itu insya-Allah boleh tak ada apa. Supaya apa tu? Supaya hak ulama-ulama dulu dan sahabat-sahabat dulu tu Allah pilih keramat atas dia banyak. Begitu juga supaya Hasan Basri dah Hasan Basri ni apa dia? Allah Subhanahu Taala wiya tu satu hari tu orang panggil hak tahan nak mari gak yang belaka. Dia duduk dalam bilik tu tapi tak temung dia. Apabila tak temung tak nampak dia. Sutai hak tahan tu baik dia habis. Hak tahan tu baik dia habis tu maka tak nampak Hasan Basri. Di sinilah apabila dia tahu kata dia ada khamak, maka ulama baik ni ia taubat, bukan ia taubat, ia istighfar, astagfirullah, takut ia takabur dan sebagainya. Dan ia tak minta, dia tak cari benda ni, dia mari dengan diri dah. Tu yang cari. Kalau baik tu orang mana hendak dakwa kata amalan-amalan nak jadi wali ni kena cari, kena apa tu. Tu kita patut siasah molek, kena dak jalan ni baik ni kita kena fati molek dah. Dan sahabat ni kalau dia tahu kata dia ada khamak dah. Kalau dia ada khamak kena ataupun dia keramat dia apa tu, sahabat ni nak istighfar banyak tak say. Ya benar ni dia tak say, takut banyak kara, takut tak kabur dan sebagainya. Tu. Dan hari ni tu ada banyak kara lagi dah, tapi masanya lebih kurang ni lah. Maka hari ni sekadar ni insya-Allah semoga Allah Subhanahu Taala kita boleh ibrah dan orang panggil boleh kita ambil daripada kisah Isra dan Mi'raj untuk guna di dalam hidup kita. Dan ingatlah bahawa siapa yang ingkar ataupun tak percaya benda-benda ni, benda-benda gaib daripada hadis saya, itu adalah jalan ni yang tak betul, kurang betul sebab ni adalah kisah ataupun daripada hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW dan berlaku masa Nabi sungguh. Dan orang yang tak yakin ataupun tak percaya, tak beza manalah dengan hak sani Abu Jahal dan orang-orang lain hak tak percaya saat ni tu. Ya lebih kurang tu masalah ni ada ramai lagi hak tak percaya, lebih-lebih lagi for atheist, for mulhidin tu dia tak percaya benda ni. Dan begitu juga for zanadik dan sebagainya, dia kadang-kadang dia tak percaya. Cuma masa tak ada kita nak huraiha for dia ni. Maka hari ni sekadar ni dah. InsyaAllah bersama kita lagi minggu depan kisah apa dia tu kita boleh di dalam
satu hari satu kisah ataupun walaikan walaรื่องdengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail Al-Usamah. Pagi ini sekadar ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جديدة